Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-ard ja'ala at-tamim fa khalaqal jibal fa qala biha 'alayha fastaqarrat fa 'ajibatil malaikatu min shiddatil jibal qalu ya rab hal min khalqika shay'un ashaddu minal jibal qala Allah 'azza wa jalla na'am al-hadid qalu ya rab fahal min khalqika shay'un ashaddu minal hadid qala Allah 'azza wa jalla na'am an-nar faqalu ya rab fahal min khalqika shay'un ashaddu minan nar qala na'am al-ma qalu ya rab fahal min khalqika shay'un ashaddu minal ma qala na'am ar-rih qalu ya rab fahal min khalqika shay'un ashaddu minar rih qala Allah 'azza wa jalla na'am ibnu adam tasaddaqa bi sadaqatin bi yaminih yukhfiha min shimalih atau kama qala, hadis sahih rawahu Tirmidzi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika mana Allah Subhanahu wa taala membuat hamparan bumi. Anas bin Malik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dekat depa, Nabi kata lamma khalaqallahu al-ard, waktu Allah Subhanahu wa taala buat bumi yang terhampang ni, ja'alat tamim, bumi ni bila dah mula, dah siap, dah cantik apa semua ni, bumi ni selalu tamid. Tamid ni makna dia duk bergerak. Kalau kita buat rumah, kalau kita tak bubuh piling, kalau kita tak bubuh beam, kalau kita tak bubuh simen apa semua ni, dia tanah tu dia takkan jadi rata. Kalau gempa bumi ke apa ke, dia tak kuat yang kata lantai tu. Jadi para malaikat ni pun duk fikir, takkan Allah Subhanahu wa taala buat satu benda tak sempurna? Ke Tuhan dah habis fikir dah, buat lantai tu kira tu tak ada idea nak main dah. Tak. Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada duk buat satu benda yang sia-sia. Rupa-rupanya bila malaikat pakat duk tengok bumi ni selalu duk bergerak, fa khalaqallahu al-jibal, Allah Subhanahu wa taala dia buat pula gunung. Faqala biha 'alaiha fastaqarrat, bila dia buat gunung di atas bumi tu, bumi tu dia jadi kemai. Mai bila gempa macam mana pun bumi tu tak bergerak dah. Rupa-rupanya Allah Taala menjadikan gunung itu sebagai pasak, sebagai orang kata apa, cerocok, sebagai piling kepada bumi ni. Dia nak abang hadis ni apa tuan-tuan sekalian? Nak abang kata ada keterkaitan satu benda dengan benda hal lain. Tuhan buat bumi ni, Tuhan bagi jadi juga gunung-gunung ni, bagi ada peranan dia juga, antara dia apa, untuk nak jadi pasak kepada bumi ni. Lepas itu jangan kita duk fikir apa Tuhan buat bumi besar-besar tak guna nak buat apa. Orang pakai duk rabat atas bumi, duk hiking apa semua, sesat pula dalam tu. Jadi duk fikir tak guna daripada buat bumi banyak, baik buat bagi rata, bagi mudah kita nak berjalan. Macam mana tu nak main daripada seberang main sini nak kena rabat bukit tu.
Kan, naik-naik gunung apa semua ni, kalaulah bagi sama 20 minit sampai dah. Kan, contoh macam tu. Dah Allah Ta'ala takkan buat satu benda tu sebagai sia-sia. Ada hikmah dia. Bila Tuhan buat gunung, kata Nabi SAW, fa'ajibatil malaikatu min syiddatil jibal. Dia jadi takjub kepada para malaikat ni pasal dia nampak gunung ni satu benda yang memperkuatkan bumi. Ketika mana Allah Ta'ala pasakkan gunung ke atas bumi ni, oleh kerana gunung tu ada, menyebabkan bumi tu nampak gah, menyebabkan bumi tu kuat dan tidak bergerak. Dan yang ni membuatkan para malaikat dia jadi terpegun. Para malaikat tengok-tengok, oi, sakan yang kata gunung yang Tuhan buat ni, bukan paku yang biasa-biasa punya. Kemudian para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qalu ya Rabb, wahai Tuhan kami, hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal? Ada tak ada dalam benda yang kamu buat, makhluk yang kamu buat ya Allah, ada tak ada yang lagi kuat daripada bumi, daripada gunung ni? Pasal kami duk nampak gunung dengan nampak kemah dia, dengan nampak kejap dia. Bukan takat dia kejap, dia memperkejapkan bumi ni. Maknanya dia ni satu makhluk yang hebat, satu makhluk yang kuat, sebab dia boleh memperkuatkan makhluk yang lain. Ada tak ada dalam kejadian yang kamu buat ke atas makhluk, ada tak yang lagi kuat daripada gunung ni? Malaikat tanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab, Tuhan kata naam, Tuhan kata ada. Apa dia benda yang lebih kuat daripada gunung ni apa? Iaitulah al-hadid, besi. Tuhan kata makhluk yang aku buat, yang hampa nampak kata gunung tu kuat, ada lagi kuat daripada gunung tu. Apa dia benda yang kuat daripada gunung tu? Iaitulah besi. Pasal apa? Pasal dengan besi kita tak boleh tarah gunung. Habis semua, tak ada. Tuan sekalian, main dengan besi ni. Bila malaikat dengar macam tu, malaikat tanya lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, qalu ya Rabb, fahal min khalqika syai'un minal hadid? Kalau kamu kata besi itu lagi kuat daripada gunung, maknanya besi ni satu makhluk yang kuat. Ada tak ada yang lebih kuat daripada besi? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab, Tuhan kata naam, ada. Tuhan kata besi yang hampa nampak boleh duk tarah gunung tu, nampak macam kemah dah, nampak macam keras dah, nampak macam kuat dah. Tapi ada lagi makhluk yang aku buat yang lagi kuat daripada besi. Apa dia besi itu? Apa dia makhluk itu? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, an-nar, api. Dengan api masuk bilah besi konkret macam mana sekalipun, dia nanti lebok. Bok mai bilah besi mana pun kita ambil daripada mana pun, masuk dalam api dengan suhu dia yang begitu kuat, besi tu nanti akan lebok, dia jadi serupa dengan air. Bila malaikat dengar kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut api lagi kuat daripada besi, dia pergi tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Dia kata fahal min khalqika syai'un asyaddu minan nar? Ada tak ada yang lagi kuat daripada api yang boleh melebokkan besi yang keras? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab, Tuhan kata naam, ada. Tuhan kata ada. Aku jadikan benda yang lagi kuat daripada api yang boleh mencair dan meleburkan besi itu. Apa dia? Iaitulah aku menjadikan al-ma. Apa dia? Air. Air ni mai api lah, tak mana api kuat sekalipun duk kena tuang air atas dia, dengan dia pun nanti terpadam. Kemudian malaikat tanya lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahal min khalqika syai'un asyaddu minal ma? Wahai Tuhan kami, ada tak ada makhluk yang engkau jadikan yang lagi kuat daripada air? Dah kata tadi air kuat, dia boleh memadamkan api, api itu boleh melebokkan besi, besi itu boleh menghilangkan gunung. Ada tak ada yang lagi kuat daripada air? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kata naam, ada. Aku ada buat satu benda, satu makhluk yang boleh
yang lagi kuat daripada ayak. Apa dia? Iaitulah ar-rih, angin. Angin ni tuan-tuan sekalian, dia boleh bagi ayak kering. Kalau dia tiup mai ayak ni, dia boleh kering. Yang kata angin ni. Kalau istilah sekarang dia kata apa? Guna blower ke apa kah? Kan kita pergi makan di KFC ke McDonald ke mana kaki-kaki ni lepas basuh tangan apa semua, tengok-tengok depa ni tak bawa tisu kah, kata pegang tu. Kita pun duk pisua, duk main lagu tu, suar tarik tu. Kan dia bunyi kata lagu tu pakai tu ni. Kan lepas tu pergi basuh muka, pisua kepala pula tu, nak bagi ayak kering kat muka. Kan tak biasa-biasa nampak apa benda ni angin. Dia punya pressure, tekanan dia tu sampai boleh kering. Qalu, maka malaikat tanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, fahal min khalqika syai'un ashaddu minar rih. Kalaulah angin tu makhluk yang kuat, ada tak ada dalam makhluk yang kamu jadikan ya Allah yang lagi kuat daripada angin? Maka Allah Subhanahu wa taala jawab, Tuhan kata, na'am, ada. Apa dia? Iaitulah Ibnu Adam tasaddaqa bi sadaqatin bi yaminih yukhfiha min shimalih. Apa dia? Iaitulah manusia. Manusia ni yang mana? Siapa yang kuat ni? Iaitulah Tuhan kata yang tasaddaq, yang boleh sedekah. Yang dia ada harta, dia boleh sedekah bi sadaqatin yaminih. Dia sedekah menggunakan tangan kanan. Dan yukhfiha min shimalih, hak dia sedekah tak kira banyak mana tu, dia boleh sembunyikan sedekah yang dia bawa keluar dengan tangan kanan tu daripada diketahui oleh tangan kiri. Yang ni makhluk yang paling kuat daripada semua makhluk yang Allah Ta'ala jadikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nak apa kat kita hadis ni tuan-tuan sekalian? Dalam banyak-banyak makhluk hebat-hebat Tuhan buat ni, rupa-rupanya nak tahan daripada orang duk cerita ataupun daripada kita menceritakan kebaikan kita kepada orang bukan satu benda yang mudah. Kita buat keluar sejuta katalah untuk nak bagi kepada Masjid Sungai Burung ni. Tuan-tuan nak abang kat orang ke kata, tu saya duk cerita siapa yang bagi? Kan, kalau boleh jangan duk cerita. Berapa lama tuan-tuan kita boleh simpan benda tu? Dia balik rumah dia meromot dalam perut ni. Nak kena abang ya. Piting je kawan. Duit nak aku bagi tu hangpa buat elok-elok. Dia mula nak sampai dah. Dia mula nak sebang lah cerita tu. Dalam-dalam dia tadi nak simpan tadi ni, yang kata sedekah yang dia buat tu. Tapi siapa yang boleh simpan benda tu, siapa yang boleh jaga benda tu, tak bagi siapa tahu, hanya dia seorang saja yang tahu. Dia adalah makhluk yang paling kuat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam hadis ni dia nak abang apa kepada kita? Keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dia adalah satu amalan yang dapat mengatasi kekuatan dan kehebatan makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita ikhlas, dia jadi satu amalan yang kuat. Kalau kita ikhlas, dia jadi satu amalan yang teguh untuk kita nak atasi makhluk mana hebat sekalipun yang Allah Ta'ala buat, tak boleh nak lawan mai dengan keikhlasan hati seseorang dalam melakukan amal ibadat. Yang kedua, hadis ini nak abang-abang kat kita, jangan kita cuba nak membatalkan dan juga menghapuskan pahala sedekah kita dengan kita mengungkit, dengan kita duk bercerita ke orang, dengan kita duk war-warkan kepada orang, kata ni aku bagi ni, kalau aku tak bagi ni belum tentu jadi macam ni. Jangan kita membatalkan sedekah tu. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala dia melebihkan yang kata manusia ke atas makhluk-makhluknya yang lain dalam perkara-perkara yang lain. Maknanya Allah Ta'ala bagi kepada manusia ni lebih daripada makhluk yang dia buat. Tuan-tuan, sementara ada ruang, sementara ada kesempatan, sedekahlah. Jangan kita duk kira bila nak jadi kaya baru nak sedekah. Jangan kita duk kira bila aku hidup senang sikit baru aku nak sedekah. Lah ni pun takat mana ada, takat mana boleh kita bawa keluar, kita bawa keluar. Tuhan bukan nak tengok banyak mana kita nak bagi, tapi Tuhan nak tengok sejauh mana keikhlasan kita untuk nak membantu di dalam soal sedekah.
Ada sikit, bagi sikit. Kalau sikit itu bermanfaat untuk kita, daripada ada banyak tapi banyak tu tak boleh nak manfaat. Jangan sampai kita rugi, takut kita nanti terlambat di dalam melakukan amalan-amalan sedekah. Dan perkara ni disebutkan dalam sebuah hadis riwayat daripada Busrin ibni Jahash al-Qushari radhiyallahu anhu. Kata dia, bazaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi kaffih summa wada'a usbu'ahu sababah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla anna tu'jizuni ibnu adam wa qad khalaqtuka min mithli hadhihi fa idza balagat nafsuka hadhihi wa asyara ila halqihi qulta atasaddaq wa anna awanu sadaqah atau kama qal. Hadis sahih rawahu Ibnu Majah. Seorang sahabat Nabi nama dia Busrin ibnu Jahash al-Qushari radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari Nabi SAW nampak macam excited sangat nak cerita satu benda kat kami ni, sehingga kan Nabi ni bazaqan Nabi SAW fi kaffih. Nabi dia tunjuk telapak tangan kat kami, dia pi ludah atas telapak tangan tu. Puih kata dia ludah. Jadi ayak ludah tu ada atas telapak tangan Nabi SAW. Tuan-tuan, dia bila nak cerita satu benda yang besar ni, kita nak tunjuk kat orang ni mesti excited. Sampai ludah-ludah ni apa cerita ni nak tunjuk ni? Maknanya ini satu benda yang besar. Kalau kita nak abang kat orang, kita nak kata, dia kata waktu ayak bah mai Sungai Burong tu ayak dah, aku tengok mula-mula mai tu pekat ayak tu. Pekat macam mana? Dia kata, puih dia ludah ni, nampak sobang ayak liuk ni. Tu nampak sakan sungguh tu dia nak cerita tu. Jadi macam tu Nabi SAW. Bila dia excited nak abang satu benda ni, Nabi akan tunjuk. Bila Nabi tunjuk macam tu, sahabat Nabi ni terpingah, duk tengok ni, dan dia tumpu apa yang Nabi nak abang ni. Kemudian Nabi kata apa? Kemudian Nabi kata, lepas daripada dia ludah di atas tapak tangan dia, summa wada'a usbu'ahu as-sababah. Nabi tunjuk dengan jari, Nabi kata, apa tengok ni ludah ni. Wa qala an-nabi, kemudian Nabi kata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, anna tu'jizuni ibnu Adam. Nabi tunjuk tu, Nabi kata apa? Ni nak cerita tentang ayat aku ludah atas telapak tangan aku nak abang kat hangpa yang Allah Subhanahu wa taala ni dia cukup heran dengan manusia ni. Pasal apa cukup heran dengan manusia? Pasal manusia duk berlengah-lengah dalam nak melakukan sedekah. Sedangkan wa qad khalaqtuka min mithli hadhihi, sedangkan Allah Taala jadikan manusia dulu besar ni. Rupanya ludah tu kita. Yang Nabi nak tunjuk ludah tu. Apa pasal Nabi ludah tu? Sahabat pun duk tengok tang mana mula cerita dia ni. Tuhan nak abang apa? Tuhan nak kata, ni sebesar ludah ni lah aku mula jadikan hampa dulu ni. Daripada mimma imahin, daripada ayak yang hina ni besar ludah ya. Yang kata ayak mani apa semua ni besar tu aja aku bagi kat hamba. Fa idza balagat nafsuka hadhihi wa asyara ila halqi. Daripada sebesar tu Tuhan kata aku buat hampa, kemudian balagat nafsuka fi hadhihi, bila hampa umur hampa dah mula sampai dah kepada halqi. Nabi tunjuk pula halqum dia. Bila nyawa hampa mula sampai dah tang ni, qulta atasaddaqa, waktu itulah baru hampa nak kata, Tuhan bagilah kami sedekah waktu ni. Yang masa hampa besar ni, lepas tu hampa jadi orang, lepas tu hampa ada reta, lepas tu hampa ada masa, hampa ada kehidupan yang aku bagi ke hampa, waktu tu nyawa tak sampai di halqum lagi. Waktu tu hampa ada masa untuk nak sedekah, hampa ada kesempatan untuk nak sedekah, hampa ada ruang untuk nak sedekah, tapi hampa tak pernah fikir tentang sedekah. Tuhan kata apa? Tuhan kata apabila sampai nyawa hampa kepada ghargharah ataupun kepada halqum, saat itulah baru hampa kata kepada Allah, atasaddaqa, ya Allah kami nak sedekah. Bagilah masa kat kami. Waktu kita dah mula sakarat, waktu tu baru duk fikir, reta duk banyak, duk ada lagi.
Baru duk fikir dengan bendang, baru duk fikir dengan dusun, baru duk fikir dengan tanah banyak, baru duk fikir dengan perniagaan macam-macam, duk fikir nak sedekah di saat itu. Tuhan kata wa anna awanus sadaqah. Tuhan kata celah tu nak sedekah lagu mana? Tuhan kata waktu nyawa dah mula sampai di halqum dah, waktu kita pun dah duk hap nyawa naik turun. Waktu tu baru nak fikir nak sedekah tang mana? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni tuan-tuan sekalian besar manfaat dia kat kita. Dan hadis ni nak abang apa kat kita? Allah Subhanahu wa taala dia cukup hampa. Ketika mana dia bagi peluang, dia bagi masa yang cukup dekat kita, dia bagi kita ada sikit rezeki dan nikmat kepada kita, tapi sayangnya kita tak dapat gunakan ketika mana waktu yang Tuhan bagi pada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'un bibni adam yawmal qiyamah ka'annahu badaj fayuqafu baina yadayillah fayaqulu Allahu lah a'taituka wa khawwaltuka wa an'amtu alaik famaza sana'ta fayaqul ya Rab jama'tuhu wa thammartuhu fataraktuhu akthara ma kana farji'ni atika bihi kullih فيقول الله له أرني ما قدمته فيقول يا رب جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان فارجعني آتيك به كله فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى النار أو كما قال حديث صحيح رواه الترمذي. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia kata Nabi SAW bersabda, hari kiamat, Nabi kata hari kiamat, yuja'u ibni Adam, didatangkan kita, yuja'u bibni Adam yaumal qiyamah ka'annahu badajun. Ketika mana hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan buat main kita depan dia seperti mana badaj. Badaj ni maknanya anak kambing yang baru dilahirkan. Anak kambing keluar tuan-tuan sekalian, lahir ni nak berdiri pun tak apa nak reti lagi, kan? Duk melokor lagu tu, lemah mata tak apa nak nampak jelas, telinga tak apa nak dengar jelas, nak berdiri jatuh, makna dia lemah, tak ada kederat waktu tu. Fayuqafu baina yadayillah, kemudian Allah Ta'ala mendirikan kita di hadapan dia. Tuhan bagi kita berdiri. Bila Tuhan bagi kita berdiri, fayaqulullahu azza wa jalla lahu, Tuhan kata dekat kita, Tuhan kata a'taituka, Tuhan kata wahai manusia, masa hang atas dunia dulu aku bagi ke hang kesihatan, aku bagi hang sihat. Dengan sihat ni hang boleh kerja, dengan sihat ni hang ada kehidupan, dengan sihat ni hang boleh buat kerja, ada harta kepada hang. Wa khawwaltuk, bukan takat aku bagi hang sihat, bukan takat aku bagi hang kehidupan, aku juga bagi kepada hang kuasa, hang ada tanah. Khawaltuka ni makna dia aku bagi tanah dekat hang, aku bagi harta dekat hang, aku bagi pangkat dekat hang, ada segala-galanya kepada hang. Wa an'amtu alaik, dan juga aku bagi nikmat. Daripada harta hang tu hang buat satu projek jadi lagi banyak. Apa saja yang hang buat ni buat main duit masuk saja, tiap-tiap bulan duk masuk kat hang ni. Maknanya hang ni cukup mewah dengan benda-benda dunia, semua tu aku bagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Famaza sana'ta, dengan harta benda, dengan nikmat, dengan kesihatan, dengan harta yang aku bagi kepada hang ni, famaza sana'ta, hang buat apa dengan benda ni? Apa benda baik yang hang buat dengan benda ni? Maka kawan ni berjawab, dia kata di hadapan Allah, dia kata ya Rab jama'tuhu wa thamartuhu fataraktuhu akthara ma kana farji'ni atika bihi kullih. Dia kata ya Allah, harta yang kamu bagi kat saya, kederat kamu bagi kat saya, kepandaian kamu bagi kepada saya, jama'tuh,
saya guna semua tu untuk saya nak himpun harta bagi banyak. Saya ada akal ni, pandai duduk buat macam mana nak bina rumah, macam mana nak plan apa semua. Saya guna benda tu. Saya ada akal macam mana nak tanam satu-satu benda. Saya guna ni akal saya hak pandai ni untuk nak bagi memperluaskan bidang pertanian. Saya guna akal saya ni macam-macam benda saya boleh buat melalui pangkat yang ada dekat saya ni. Maknanya jama' tu dengan akal yang Tuhan bagi, dengan nikmat yang Tuhan bagi, saya banyak menghimpunkan banyak harta ada dekat saya. Wathamar tu bukan takat tu, harta tu juga dia tak berhenti senyap. Saya kembangkan lagi, banyak lagi harta ada. Fataraktu aksara makana, sampailah ketika mana saya mati, harta saya ni penuh atas dunia ni. Maknanya banyak. Sebut bila tanah siapa, tanah dia tu. Sebut bila rumah siapa, rumah sewa haji ni. Sebut bila bangunan siapa, oh dia yang buat tu, duit tu masuk kat dia tu tiap-tiap bulan tu. Yang tu. Dia kata waktu mati ni berlumbuk harta tu ada kat saya. Dia kata kat Tuhan, farji'ni, lah ni Tuhan, tolong saya, bagi saya hidup saya. Dia minta kat Tuhan bagi hidup. Farji'ni atika bihi kulli, saya boleh ambil semua harta ni dengan geran-geran apa semua, saya akan bagi kepadamu ya Allah. Dia ingat Tuhan dia kelapang harta rupa kita. Faham tak? Bila ada Tuhan kata aku bagi ke hang kepandaian ni, hang buat apa benda ni? Dia kata tak apa. Dia kata yang tu kita sembang nombor 2 punya. Nombor 1 apa? Lah ni bagi saya hidup sah. Saya hidup sah, saya nak ambil balik semua harta-harta saya atas dunia ni, saya buat mai, saya akan bagi kepadamu ya Allah. Fayaqulullahu azza wa jalla, Tuhan kata arini ma qaddamta. Dah Tuhan kata lah ni macam ni. Aku nak tengok apa Tuhan kata, tunjuk mai kat aku benda baik yang hang buat dengan harta hang. Apa maksud dia? Dengan hang ada harta tu, hang pernah tolong orang tak? Dengan harta hang yang hang sebut tadi, berlungguk-lungguk banyak punya harta hang ni, sampai atas dunia semua ni harta hang punya ni, hang ada sedekah tak Tuhan kata? Dengan harta hang banyak ni, banyak mana dah hang bagi kepada masjid? Dengan harta hang banyak ni, banyak mana dah hang tolong orang miskin? Dengan harta ada ke hang banyak ni, banyak mana dah hang gunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala? Aku nak tengok itu. Tuhan kata ada tak ada benda baik tu yang hang buat? Dia jawab kat Tuhan, dia kata ya Rab, jama'tuhu wa thamartu fataraktuhu akthara ma kana farji'ni atika bihi kulli. Dia kata tak, dia kata lah ni macam ni, bagi saya hidup, saya buat main semua, saya bagi kepada Tuhan. Dia duk jawab yang tu ya. Nak abang apa? Memang atas dunia tak pernah langsung dia sedekah ke orang. Dia jenis genggam punya orang ni. Atas dunia tak pernah langsung dia pergi sedekah ke masjid ke, dia tengok orang miskin ke, orang fakir, dia tak pernah langsung bawa golong zakat, dia tak pernah langsung sedekah, dia tak pernah langsung bantu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang nak minta duit kat dia apa semua dia tak bagi, tak pernah langsung dia buat benda baik tu. Yang tu jawapan yang sebenarnya. Nabi kata faidha abdun lam yuqaddim khaira, rupanya harta benda hak banyak yang dia tinggalkan atas dunia, yang dia cari dulu, yang dia gelut dulu atas dunia waktu dia hidup dulu, langsung tidak ada kebaikan yang dia buat melalui harta yang banyak itu. Lah sekali tamana tempat dia, tamana ending dia, Nabi kata fayumda bihi ila nar, malaikat pun main-main terus kontak badan dia, heret dia, lempak masuk api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hadis ni juga nak abang pakai kita, setiap nikmat yang Tuhan bagi kepada kita, satu hari nanti Tuhan nanti akan tanya ketika mana kita meninggal dan kita akan berdiri di hadapan Allah. Apa saja nikmat, apa saja benda baik, apa saja harta benda yang Tuhan bagi kat kita ni, yang kita duk kata kita usaha sendiri apa semua duk main ni, semua benda ni Tuhan bagi, Tuhan bongkar depan kita. Dan Tuhan akan tanya, dalam banyak-banyak benda tu ada tak ada benda baik yang kita buat yang boleh menjadi jawapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang seterusnya, pemberian yang terbaik ialah menyerahkan sesuatu yang paling dikasihi kita, harta benda lah, yang serahkan kepada golongan yang memerlukan. Dan yang ketiga,
harta yang banyak, tetapi kalau tidak disalurkan dengan tujuan beramal, tidak ada manfaat. Dan tak boleh nak bagi apa-apa kebaikan kepada kita walaupun harta tu banyak mana sekalipun. Tuan-tuan, renung-renungkanlah dengan mukadimah hadis ni. Lagi mana Tuhan bagi kesempatan kat kita, hulurkanlah bantuan kepada yang memerlukan. Bawa keluar sedekah, jangan duk berat-berat tangan. Bukan nak sedekah semua, tapi dekat mana duk ada, dekat mana boleh, kita buat. Sekurang-kurangnya kita di hadapan Allah ada jawapan, dan juga kita di hadapan Allah akan hidup bahagia dan hidup dalam keadaan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka kitab Bahrul Mazi jilid 18. Bahrul Mazi jilid 18, kita duduk muka surat 80. Muka surat 80. Kita masih lagi berada dalam bab majaa fi sifatin nar. Bab majaa fi sifatin nar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Baik, malam ni tuan-tuan kita akan cuba tengok satu lagi kupasan di bawah tajuk tentang sifat api neraka yang akan diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya. Dia kata di sini, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan sifat neraka. 56, betul ya? Nombor 56. Betul? Ya? Betul ya? Okey. Ketahuilah kiranya ya saudaraku. Tuan-tuan, malam ni kita akan cerita tentang sifat neraka. Hari tu saya dah bagi mukadimah sikit dah. Kuliah kita yang lalu pada 20 bulan 11, 20-21 bulan 12 kita miss, bulan 1 pun kita miss, so bulan 12 kita miss kan. Belajar awal pula. Dan masih bulan 1. Okey. Malam ni kita sambung balik 56. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan sifat neraka. Kita Rumi muka surat apa tu? Berapa? 124. Siapa ada kitab Rumi boleh rujuk 124. Baik, ketahuilah kiranya ya saudaraku, neraka itu ialah tempat seksa dan juga tempat azab sengsara ke atas orang yang berdosa. Nak abang apa bila sebut neraka ni, tak ada masa untuk kita nak rest daripada azab. Kan? Masuklah api neraka ni tuan-tuan sekalian, bukan masa untuk kita nak relax. Api neraka ni kira masuk tu kena balon lah. Yang tu tuan nak kena fikir. Sebab itulah minta banyak-banyak kepada Allah supaya melepaskan kita daripada api neraka. Jangan duk teringin nak masuk sat, jangan. Walaupun ada hadis menceritakan ahli syurga pun nanti akan dibawa untuk nak usha neraka tu, tapi mereka tak usha ya, mereka tak masuk dalam tu pasal tahu yang kata api neraka ni memang tempat azab. Kalau duk suruh kepala masuk, habis dengan pala-pala beruntung. Jadi tuan-tuan, berusahalah untuk nak melepaskan diri kita daripada masuk dalam api neraka. Baik, dia kata dosa yang mana, sama ada dosa tu besar ataupun dosa tu kecil. Maknanya jangan kita duk anggap yang kata dosa besar api neraka, dosa kecil ini boleh buat kira kot. Jangan macam tu. Walaupun orang Penang ni dikira nak ejeh ya. Tak kecil boleh kot, Tuhan ejeh kot, tampung bila mana pun. Aku ni, dia kata, walaupun aku, dia abang tu lah, aku walaupun mulut aku ni celupang apa semua, tapi tahajud aku tak tinggal. Jangan macam tu kan. Aku ni walaupun aku jenis duk kata kat orang apa semua ni, bagi orang sakit hati apa semua, tapi hamba nak kena tahu, Isnin Khamis aku puasa kot. Jangan macam tu. Dia tak boleh hukum lagu tu kan. Kalau kembali kepada kitab perbahasan kita ni, maknanya hang buat baik bilah banyak mana sekalipun, tapi kalau ada dosa kecil, yang kata dosa kecil yang hang buat tu, muktamad dia apa? Api neraka nanti akan kena ayat. Walaupun banyak hadis kata apa? Hak dosa apa, amalan-amalan hak baik yang kita buat tu boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Yang tu kalau kita tidak beriktikad, macam mana saya bagi contoh tadi. Kalau kita duk yakin kata macam mana saya bagi contoh tadi, api neraka juga tempat kita.
Yakin macam mana tuan-tuan? Dia kata aku walaupun aku duk buat ni, Allah takat nombor ekor sikit-sikit ni, dia kata tak ada apa ambil ayam semayang 5 kali dia luntuk habis. Kalau dia beriktikad macam tu, lepas tu dia tak tinggal benda-benda, walaupun dosa tu kecil dia tidak tinggal, api neraka nanti akan duk babai dia ayat. Boleh faham tak tu? Baik, sebagaimana syurga itu juga, iaitulah tempat nikmat orang-orang yang berbuat kebajikan di dalam dunia ini, kan? Kecil ke, besar ke, siapa buat benda baik, syurga menjadi milik dia. Jangan diukur pada kecilnya benda yang kita buat, jangan diukur pada besarnya benda yang kita buat. Maknanya kecil besar, kalau hang buat benda baik, syurga menjadi milik hang. Dosa pun kalau kecil hang buat, besar hang buat ke, api neraka juga menjadi milik hang. Cerita dia lagu tu. Maka pada hari kiamat kelak, keluar ia dengan dibawa oleh beberapa banyak malaikat. Hari kiamat nanti, malaikat nanti akan heret kita. Macam mana kita tengok dalam TV tu, tuan sekalian, orang hak bersalah ni, dia tak bersalah lagi pun, tapi dah kita tengok nampak lagu bersalah dah, ada kena reman apa semua ni, kan? Polis pakat do escort dia dengan pakai baju apa semua, tak bersalah lagi. Hak tu pun kita tengok, Allah, apa depa ni memalukan apa semua. Tuan-tuan, di akhirat pun lagu tu lah, malaikat nanti akan pegang kita. Walaupun malaikat tak pegang pun, kita nak lari pergi ke mana tuan-tuan sekalian? Nak lari lompat mai ke dunia ni. Tuan-tuan ingat, dunia ni dia duduk bawah akhirat ke? Kan? Dia kata cantik, malaikat tak jaga aku lari pergi tahu mana. Malaikat kata lari. Hang takat mana hang boleh lari, hang lari. Tak nak lari tapi tetap malaikat jaga. Pasal apa tuan-tuan? Pasal tugas malaikat. Kan? Nanti malaikat akan bawa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Tuhan kata, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikrah. Surah Al-Fajr. Dan didatangkan neraka jahanam itu pada hari kiamat, dan pada hari itu mau mengambil pengajaran manusia bagi dirinya. Di saat itu dia main menyesal lagi. Bila malaikat bawa kita duduk depan api neraka jahanam, malaikat tunjuk kat kita api neraka jahanam, dia mula main lagi menyesal lagi. Dah tadi menyesal dah, ketika mana dalam kubur pun duk menyesal dah. Ni duk main pula depan api neraka jahanam, lagi duk menyesal lagi. Duk nampak dah tempat kita tang tu, tak boleh nak pergi tang mana dah. Dan di mana lagi dapat pengajaran dan mau taubat lagi pada hari itu. Taubat hari itu pun tuan-tuan sekalian tak berguna lah, kan? Duk sebut nampak api duk menyala-nyala depan kita, duk astagfirullah, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni. Sudah terlambat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal di akhirat bukan tempat untuk beramal. Akhirat ni tempat kita nak mengutip amalan kita. Bila nak beramal? Atas dunia ni. Atas dunia ni, sebelum nyawa sampai kepada gargarah kita. Kerana telah luput masanya, masa tobat tu dah tak ada dah. Atas dunia ni lah, buat tobat lah orang kata. Sebelum mati tobat lah, kan? Yang tu, waktu tu penting bagi kita ni. Dan telah diterangkan oleh Nabi kita akan neraka itu dibawa oleh 70,000 malaikat. Neraka ni tuan-tuan sekalian, yang kata neraka jahanam, 70,000 malaikat bawa. Dan tiap-tiap tali pemimpin baginya, satu tali, malaikat haduk pegang tali api neraka ni, satu tali 70,000, kan? Tali yang ada di api neraka jahanam ni banyak mana? 70,000 tali. Satu tali 70,000 malaikat punya duk tarik. Kalau 70,000 tali tuan-tuan, kalilah dengan 70,000. Tuan-tuan buat keluar tengok apa nama kalkulator ke apa, tekan. Lain kali dia pun keluar aku pun tak ada nak fikir dah, kan? Seperti mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yawma idzil laha 70,000 zimam ma'a kulli zimam 70,000 malak yajurrunaha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangkan dengan neraka jahanam itu pada hari kiamat, dan ada baginya itu 70,000 tali yang memimpin. Maknanya tali ini ada tepi-tepi api neraka jahanam ni sebanyak 70,000 tali.
Serta tiap-tiap tali itu 70,000 malaikat menghelakan akan dia. Menghela ni makna dia duk heret. Malaikat duk heret 70,000. Satu tali 70,000 malaikat, dan banyak mana tali duk ada api neraka jahanam 70,000. Yang kata tali duk ada. Tonton kali tengoklah 70,000 kali 70,000. Baik, masalah neraka bertutur dengan lidahnya. Bila dah mai malaikat duk resak, duk tarik pelan-pelan depan orang-orang hak yang atas dunia ni tak ada nak bertaubat apa semua ni, duk nampak tempat depa api neraka jahanam dah. Bok mai api neraka ni tuan-tuan sekalian, dalam surah Al-Mulk Allah Taala sebut kan, takadu tamayyazu minal ghais. Dengar bunyi menggelegak tu pun macam nak pecah dah api neraka jahanam ni. Dengar bunyi api neraka ni duk menggelegak dalam ni. Betapa kerasnya yang kata suara api neraka ni. Bunyi itu pun duk rasa, takut dah kita dengar ni. Tak nak tuan-tuan sekalian, kita kalau kita bawa kereta, tiba-tiba ayam kereta kita ni yang kata tung tempat kita buah ayam tu kan, duk dengar bunyi lagu tu kan, sekejap dia nak habis dah, bau kereta pun nak jahanam dah pasal ayam nak kering dah. Sementara nak kering ayam tu, kita berhenti kereta duk bunyi kuluk-kuluk. Pasal apa ni? Kita pun keluar nampak perasan, lari keluar dulu. Dia kata seram, aku dengar bunyi tu pun seram dah. Yang kata bunyi ayam dalam kereta ni pun panasnya ayam tu. Yang tu baru panas kereta, ni bukan panas api neraka. Hak tu pun tak berani duduk dekat kereta dah. Ni tuan-tuan sekalian, yang kata depan api neraka, waktu malaikat duk tarik pelan-pelan duk heret depan kita ni, mai ni duk bunyi dah. Bunyi ni tuan-tuan sekalian menggerunkan para penghuni api neraka, yang kami ni akan kena lempak masuk dalam tu sekejap gini. Duk nampak macam tu dah, takut waktu tu. Dan dia kata apa? Sesungguhnya telah datang khabar daripada Nabi kita bahawasanya neraka itu boleh bertutur kerana ada cawang padanya yang cukup padanya 2 mata dan juga telinga dan juga lidah. Nampak tak sekalian? Pasal apa api neraka tu boleh bercakap? Rupa-rupanya bila buat main depan kita, dia ada cawang. Cawang ni tuan-tuan tulis tu leher. Dia ada unuq. Dia keluar satu leher tuan-tuan sekalian. Kan? Siapa kat siapa dia kata, dia serupa dengan Jurassic Park juga. Jurassic Park, dinosaur. Tak tahulah dinosaur ke apa ke hang buat bila. Tapi dia kata kalau hak Jurassic Park apa nama hak keluar ni, dia yang tu dia bukan garang, kata hak tu dinosaur lembut. Pula ya bikin hang lah, nak bikin lagu mana. Tapi yang pastinya dalam api neraka jahanam dia akan keluar satu leher tuan-tuan sekalian. Yang leher tu dia ada mata, dia ada telinga dan juga dia ada satu mulut. Yang pastinya api neraka ni tuan-tuan sekalian, dia keluar pilah muka macam mana sekalipun, sudah pastilah muka itu menyeramkan. Yang tu yang nak abang, dia tak ada keluar-keluar macam kenal pula orang Sungai Burung pula muka ni. Tak ada lagu tu lah kan. Lagu duk senyum pula dah, muka ni aku kenal, dia kenal aku kot. Api neraka kenal, tak ada macam tu. Maknanya tuan-tuan, geram garang habis yang kata muka. Maka bertutur ia pada hari kiamat, keluar leher tu nanti dengan mata dia, dengan mulut dia akan bercakap. Seperti yang tersebut demikian itu di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju unuq minan nari yaumal qiyamah laha 'ainan tubsiran wa udhunani tasma'an wa lisanun yantiq. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, banyak ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah diriwayatkan hadis ni. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar cawang ataupun tengkok ataupun leher daripada neraka, ia pada hari kiamat ada baginya 2 mata yang melihat keduanya, dan 2 telinga yang mendengar keduanya, dan ada 1 lidah yang bertutur akan ia. Maknanya tuan-tuan, benda ni siapa sebut? Saya sebut ke? Nabi SAW sebut. Api neraka mai, dalam tu dia ada yang kata ada leher yang panjang, dia ada mata, dia ada telinga, lepas tu dia ada mulut, dan benda tu boleh bercakap. Yang kata leher tu yaqul, apa yang dia bercakap ni? Dia kata inni wakiltu bisalasah. Dia kata bikulli jabbarin anid wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar wa bil musawwirin. Dia keluar tu, dia tak cakap banyak lah. Dia tak dan nak bagi mukadimah apa, dia pakai tulis dia habaq. Dia ni siapa?
Yang kata leher ni, yang kata mulut, yang ada mulut, yang ada mata, yang ada telinga ni, dia habaq dia ni siapa? Berkata ia ni siapa? Iaitulah leher yang duduk api neraka tadi. Dia kata sesungguhnya aku telah disuruh. Maknanya aku ni Allah Ta'ala buat aku. Tuhan suruh aku, Tuhan perintahkan aku, dan diserahkan dan dikeraskan akan aku dengan memberi azab yang amat pedih ke atas 3 macam orang. Kan? Dia kata ni aku ni Allah Ta'ala bagi kepada aku ni supaya mengazab 3 golongan. Tuhan suruh aku, Tuhan perintah aku supaya aku azab ada 3 golongan. Yang kata golongan orang ni, yang pertama, siapa dia yang nak kena azab? Dengan leher yang panjang, dengan mata yang ganas, dengan telinga, dengan mulut ni. Siapa dia ni? Yang pertama, dengan tiap-tiap orang yang melampau sombong bengih, yang suka derhaka, lagi degil berkerah kepala, yang tiada menerima pengajaran. Oh tuan-tuan, nombor 1 ni Jabbarin anid. Jabbar ni makna dia sombong dah. Anid ni tak boleh buat kira abang seorang. Sombong. Dan dia apa nama, orang duk ajak mai ke masjid ke apa semua ni, tak peduli langsung hambuk mai pergilah ustaz daripada neraka sekalipun bagi dia buat keren lah. Ni kan istilah tu kan, ustaz daripada neraka lah. Kalau ustaz tu mulut kasar, ada neraka dia bubuh. Boleh tempat lain kan. Kalau jenis nasihat, dia kata ni nasihat neraka macam ni. Nasihat neraka ni kalau kena ni dada terbakar kan. Mai pilah macam mana dia buat keren aku tu. Tak ada apa. Nasihat lembut pun tak jalan, nasihat keras pun tak jalan, dia kira dia pakai dia ya. Tak ni. Yang ni nama dia Jabbarin anid. Jabbar ni selalunya kita selalu takwil ataupun kita lekatkan kepada pemerintah, orang yang ada kuasa. Pasal dia ada kuasa lah dia sombong, pasal dia ada kuasa lah dia ada keras kepala. Kan? Dia kata ni apa ni, kuliah-kuliah duk buat apa semua tu sudah buat lah, kita baca Yasin sudahlah. Bila baca Yasin kita buatlah makan-makan sikit, yang tu baru sempoi. Dia kata begitu. Duk kuliah-kuliah duk habis duit apa semua, karut semua ni. Pasal apa? Pasal dia ada autoriti, dia bercakap tu. Cek tengok siapa? Oh, dia ni adalah salah seorang orang kata apa? Pemimpin dalam masyarakat. Sebab kita tak tahu benda tu. Kan? Benda tu ada teruskan. Jadi dia ada kuasa ni, dia jadi macam tu. Kan tak kira lah apa pun. Baik. Yang tu yang pertama. Dia kata apa? Dia kata tiap-tiap orang yang melampau, yang sombong, yang bengih, yang suka derhaka, yang lagi degil, yang berkeras kepala, yang tiada menerima pengajaran. Maknanya kalau cerita pergi benda baik pun dekat dia pun dia tak mau dengar. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, dengan tiap-tiap orang yang menyeru serta Allah Ta'ala itu Tuhan yang lain. Maknanya orang yang suka buat kerja syirik. Suka buat kerja syirik. Oh tuan-tuan, ada jenis macam ni. Yang paling parah lagi, orang agama pergi buat kerja syirik. Itu lagi parah. Yang tak ada agama ni kita tahulah dia buat kerja syirik tu, tuan-tuan sekalian. Hatu pun tak boleh. Orang yang ada agama pun buat kerja syirik. Bapak Ustaz kata lagu tu sebab kita dengar ada 2-3 orang kawan-kawan kita duk gila apa nama lah ni, duk gila tarik duit pula lah ni. Tuan-tuan sekalian, tarik duit. Kisah tarik duit ni dulu dia ambil tu kan ada hak Cina, ketika mana Cina ni bila meninggal, sehari ada satu orang belakang lagu duk lempang yang kuning punya tu, lempang tu atas jalan. Lepas tu pula lempang atas jalan, tak ada siapa pun duk sapu sampah pun. Pas mana duit tu? Pas mana benda tu? Kan retas tu lah. Rupanya ada guduk kutip pergi bubuh dalam apa nama, dalam guni ke apa ke. Lepas tu dia pergi menurun dekat, pergi tengok satu kubur lama ke apa ke. Dia pergi penurun tang tu. Tak tang tu menurun sekali ambil bawa balik rumah. Waktu buka dalam bonet kereta tu nampak duit sungguh. Ikat-ikat boh dalam bonet balik pun kira menyanyi sepanjang jalan tu. Sampai di rumah buka kotak kuning balik. Ada tuan-tuan sekalian. Lepas tu pergi tanya pula ni tukang duk abang ni. Pasal apa pula bila aku buka tang bonet tu aku nampak duit, aku balik rumah aku tengok dia jadi kotak kuning balik. Dia kata tu dia lah hang melanggar syarat dia kata. Syarat apa? Hang kena balik buka di rumah. Jangan buka waktu tu. Sungguh ya. Kan? Lepas tu kira duk berdoa ya. Mana ada lagi Cina mati ni?
Dia duduk tunggu duduk tepi jalan. Allahu akbar. Ni saya abang tuan-tuan pergi buat pula lepas ni. Benda ni pun nak kena abang ya. Tuan-tuan, saya dengar-dengar lagu tak percaya pula. Ada kawan-kawan kita hak macam ni. Nauzubillah min zalik. Tapi kalau sembang bab agama ni hebat. Tuan-tuan. Dia kata tu khetiak kita, dia kata nak syirik tak mana lawan dengan kita pula. Ada tuan mentera-mentera dia apa semua. Saya pun tak mau tahu takat tu ya. Takat tu ya tuan-tuan, ni semua kerja syirik. Dan kadang-kadang kita tengok macam orang kena penyakit kan. Allah Ta'ala nak uji dia. Tuhan bagi kat dia penyakit. Bila dia kena penyakit ni pergi berubat di hospital biasa, tuan-tuan, hospital kerajaan pun tak boleh nak hilang juga penyakit dia. Lepas tu pergilah kepada hospital swasta, habis pula beribu-ribu, ratus ribu dah habis. Doktor pun kira duk bagi kat dia apa nama ni, kira duk pergi, kira duk cucuk. Dia kata tak ada apa, doktor kata ni stres lah, penat lah apa semua. Tapi duk main penyakit kat dia macam-macam tuan-tuan sekalian. Sampailah dia mula nak pergi kot tu kan, dia mula nak pergi kot tu, jumpa pula ada pula seorang dua kata hang ni mungkin kena tegur kot, kena tegur pula kan, hang ni kaki titik kerawang ni, kaki titik kerawang, jadi hang kena tegur ni dengan penunggu titik kerawang. Lah nak buat aku mana lah ni mai, aku pergi berubat kat hang apa semua. Mula tuan-tuan sekalian, dia bodoh percaya hak tu apa semua. Dengar kuliah kita apa lagu dengar hang tu tak kena kat ustaz tak apa. Dia pergi kat tu pula. Tak apa, tak usah, tak kena baru dia tahu dah. Oh tuan-tuan, jenis macam tu. Kita pun ada seorang sahabat ya kan, bila pindah pergi sana ni dia ramai kawan-kawan, ada seorang sahabat tak percaya dah, ustaz-ustaz apa semua ni, ayang-ayang apa semua tak percaya dah. Dia pergi percaya dekat bomo Hindu pula. Dia tapi ada satu tempat tu, dia tapi hospital Batuas ke apa kan, dia tengok dia pergi merawat dia lah kan. Lepas tu dia kata sebelah katil ni ada satu India kebetulan hak India ni pun pergi habang ke dia, saya ni bomo. Dia duduk fikir kalau hang bomo macam mana hang pergi hospital kan. Dia kata India dia kata dengan tocang apa semua, dia kata benda ni kita boleh buat. Dia kata biasalah benda ni mesti ada orang tak suka sama you lah apa semua. Dia dah duduk syarah kat kawan ni pula. Kalau kawan ni berjumpa kita, dia kata ustaz saya lah percaya kat bomo Hindu. Percaya kat bomo Hindu, dia kata kat saya. Waktu tu tuan-tuan sekalian, kita nak kata apa? Saya kata dia jaga elok kan. Saya kata jaga elok, benda-benda hak syirik ni dia boleh tergelincang sikit saja. Dia kata dah ustaz, dia kata nak pergi kat ustazah pun dia kata duit duk habis banyak, sedih depa main bawa keluar paku, bawa keluar apa-apa semua, saya tak hilang juga sakit. Dia kata duit duk habis kat depa, sedih depa main 300 400. Dia kata begitu. Nasib baiklah Ustaz Luqman tak arti benda lagu tu. Betul dia kata betul. Dia kata panggil mai, dia kata bawa keluar, dia kata ni sat-sat, dia kata bawa keluar nah, nampak tak paku, memang betul nampak paku, nampak dengan apa, dengan rambut, nampak dengan kaca apa semua. Dia kata ni kita dah 3 kali lagi nak buat. Okey, dia kata ni balik apa nama, buang, tanam dia elok apa semua, tempat yang tak ada orang tanam dia elok. Untuk rawatan kita kali ni 400, tulis kata. Boh 400, dia kata duk ingatkan lega dah, tak lega juga. Dia main pula kali, sampai kali keempat tak lega dah. Tak lega, kita buat rawatan yang lebih dalam. Duit duk habis. Sihat tak pun. Tuan-tuan nampak tak? Allahu akbar. Yang ni yang kita takut ni. Ni takut macam ni. Sebab itulah leher ni dia habaq macam tu. Baik, jaga elok tuan. Dan dia kata yang ketiganya, dengan orang-orang yang jadi tukang gambar dan juga orang yang tukang patung-patungan. Maknanya orang yang suka duk memahat patung. Kan, memahat patung ni, orang pergi sembah pula patung dia apa semua. Tapi benda ni jarang orang duk ada lah ni. Kan, benda-benda macam tu. Baik, kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan katanya lagi bermula ini hadis hasan, lagi gharib dan lagi sahih. Dan ada riwayat hadis yang panjang di dalam Targhib dan juga Tarhib. Katanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi faras yaj'al lahu kull khutwatin minhu aqsa basari fasara wa sara ma'ahu Jibril alaihi salam ila an qala summa ata ala wad fasami'a sautan munkara faqala ya Jibril ma hadha saut. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa kepadanya seekor burak. Burak ni nak main cerita Isra Mi'raj. Hadis tentang Isra Mi'raj.
Iaitu burak itu seperti rupa kuda yang jadi tiap-tiap satu langkah daripada perjalanannya itu sesaujana mata memandang. Satu langkah maknanya sejauh mata memandang. Yang kata burak tu cara dia berjalan. Maka naik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan burak itu dan berjalan malam ia, dan berjalan malam sertanya itu Jibril alaihi salam. Sampai berkata Abu Hurairah pada hadisnya, kemudian datang Nabi SAW di dalam perjalanannya itu kepada satu tanah lembah yang luas. Sampai satu tempat dibawa Nabi dengan Jibril lepas sekali, satu tempat yang luas. Lalu didengarnya suara yang sangat keras. Dengar suara keras sangat. Maka bertanya ia, yakni Nabi SAW, wahai Jibril, apa ini suara yang sangat huduh ni? Nabi tanya Jibril, Nabi kata suara apa yang keras sangat ni? Nampak dalam satu kawasan yang luas ni, tiba-tiba dengar satu suara. Suara tu pula keras, suara tu pula huduh, suara tu pula tak seronok dengar. Kan? Nabi tanya Jibril, suara apa ni? Qala, maka jawab Jibril, hadha sautu jahannam. Naqulu ya Rab, i'ti bi ahli wa bima wa'adtani faqad kathurat salasili wa aghlali wa sa'iri wa hamimi wa ghasaqi wa ghisilini wa qad ba'uda qa'ri wa ishtadda harri i'tini bima wa'adtani. Maka dijawab oleh Jibril alaihi salam. Bila Nabi SAW dia tanya, ni suara apa Jibril ni? Suara ni nampak kasar sangat, ni suara apa? Nampak ngeri sangat ni. Maka Jibril jawab, Jibril kata, ni sebenarnya suara api neraka Jahannam. Ni suara api neraka Jahannam. Apa api neraka Jahannam kata ni? Maka berkata ia, wahai Tuhan aku, datangkan padaku dengan isi-isi aku. Api neraka Jahannam duk minta dah kepada Allah. Kan? Ya Allah, buat mainlah cepat yang kata penghuni aku ni. Kan? Api neraka duk minta dah kat Tuhan ni. Waktu tu bila tuan-tuan? Waktu tu zaman Nabi SAW. Waktu tu Isra' Mi'raj, Nabi duk dengar dah. Tiap-tiap hari dia duk minta. Duk minta, cepatlah buat main lah ya Allah. Siapa nak masuk lagi dalam aku ni, buat main lah penghuni aku ni. Isi-isi ni maknanya siapa orang yang akan dilempakkan dalam api neraka Jahannam ni. Api neraka duk minta ni. Duk minta tiap-tiap hari. Dan sempurnakan dengan barang yang engkau janjikan kepada aku. Tuhan janji, sempurnakan janji engkau Tuhan. Makna dia apa? Engkau berjanji, kata nak masuk orang ke dalam aku ni, lah ni selesaikan janji tu. Tentu boleh rujuk dalam surah At-Tahrim. Kan surah At-Tahrim kata apa tuan-tuan? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Waquduhan nas wal hijarah. Tuhan kata tu, wahai orang yang beriman, pelihara diri kamu, pelihara keluarga kamu daripada api neraka. Yang api neraka tu Tuhan kata apa? Waquduhan nas wal hijarah. Yang api neraka tu, yang jadi isi api neraka apa dia? Manusia dan juga batu-batu berhala. Ni Tuhan dah janji dah kepada api neraka Jahannam. Maka sesungguhnya dia kata apa? Telah banyak rantai dan belenggu aku. Aku duk tunggu yang nak berkah orang ni. Pakai duk ada dah dalam aku ni, api neraka duk kata. Rantai nak ikat depa duk ada dah, nak balun depa semua duk ada dah. Api duk menggelegak semua duk ada dah. Api neraka Jahannam duk kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepanasan aku dah bagi menyala dah. Aku duk panas dah ni. Kan tak gaduh dah nak tunggu bagi panas pada, memang duk panas dah. Dan air panas aku sedia kepada penghuni neraka. Dan juga barang yang menggugurkan kulit badan ahli neraka yang ada pada aku, semua pakai ada. Nak lagu mana? Nak neraka stage berapa? Hak masuk kena ikat dengan api neraka, kena balon, hak tu pun ada. Yang kena lempak dalam api neraka terus rentung, yang tu pun ada. Yang kena lempak masuk dalam ayak menggelegak, yang tu pun ada. Yang masuk tu ada. Yang untuk nak bagi menggugurkan badan, nak bagi menghancurkan tulang, ada yang kata hukuman macam tu yang api neraka telah simpan kepada kita. Oh tuan-tuan, komplit api neraka habaq kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tukang mandikan dengan air panas aku, ada. Tukang mandi pun ada. Nak apa lagi tuan-tuan sekalian? Kita lagu duk buka shower buka. Air panas turun, ada tuan-tuan sekalian. Jangan bimbang tak gaduh buka kita berdiri tang tu, malaikat nanti akan ceruk kita dengan air panas. Yang tu pun ada tuan-tuan sekalian. Dan sesungguhnya telah menjadi dalam sangat-sangat patatku. Patatku ni maknanya dasar. Ni bahasa Indonesia ni.
Maknanya apa ni? Dasar aku ni, aku buat bagi dalam dah. Memang dalam dah doa dah. Jangan bimbang lah. Takut lagi Tuhan kata nak masuk dalam 300 orang. Tak cukup pula. Takkan boleh masuk 150 ya. Kan minima. Lepas tu kena masuk berjarak-jarak pula. Pasal apa? SOP. Tak ada SOP apa. Tak ada masalah. Tak gaduh. Jangan bimbang. Sebab aku dah buat memang dalam betul-betul dah. Masuk pi lah. Banyak mana sekalipun. Aku nanti akan terima. Yang kata api neraka jahanam ni. Dan bersangatan panas aku sangat panas. Datangkanlah dengan barang yang telah engkau janjikan kepadaku ya Allah. Neraka duk minta tiap-tiap hari, ya Allah tolonglah ya Allah, antaklah mai janjimu ya Allah. Tuan-tuan, tak rasa risau ke lagu tu? Api neraka duk panggil kita ni, tak rasa risau ke? Kita duk lagu boleh duk lena lagi ke waktu ni? Takut benar ni. Qala laka kulli musyrikin wa musyrikatin wa khabithin wa khabithatin wa kulli jabbarin la yu'minu biyaumil hisab. Qalat qad raditu. Tuhan pula bila dah api neraka tu duk minta macam tu, apa Tuhan jawab? Maka firman Tuhan, aku tentukan bagimu pada mengazabnya tiap-tiap laki-laki yang kafir dan tiap-tiap perempuan yang kafir. Maknanya siapa kafir ni siapa tuan-tuan? Kafir ni dia refer kepada orang yang enggan buat amal ibadat. Dia tahu kata puasa tu wajib tapi tak puasa. Dia tahu kata semayang tu wajib tapi tak semayang. Dan ada jenis macam ni. Duduk dekat masjid tak semayang. Walaupun kerja-kerja di masjid dia buat. Dan abang bila abang nak cuci bilik air, dia dah siap cuci bilik air. Kan nak cuci apa nama kawah masjid bila dah buka puasa apa semua, dia cuci seorang-seorang. Semayang tak pun. Kan orang duk semayang tarawih duk dengar gurgang siapa dia duk cuci kawah di luar, dia tu duk cuci. Oi. Semayang tak mau. Ada tak ada tuan? Terus duk angguk. Ada jenis lagu ni. Tak mau. Puasa pun tak mau. Bukan kata ni puasa pun tak mau. Tapi time duduk bubuh apa nama kurma tayub dalam pinggan nak bagi kat orang. Ada dia. Ya Allah, ada tuan. Yang ni nama dia yang kafir, yang ingkar. Kafir ni makna dia ingkar, yang enggan, yang degil, yang ketegak. Orang duk kata benda ni haram, dah buat juga. Sebab dia tak rasa apa. Bila dia buat benda haram, dia tak rasa efek kepada dia. Bila dia buat benda baik, dia tak rasa seronok dengan kebaikan dia buat tu. Dia boleh mangkit subuh, dia boleh semayang subuh di masjid, dia balik-balik dia dulu fikir, dia kata aku duk tengok depa duk main semayang subuh pagi-pagi nampak macam syok, aku main tak ada apa pun. Lagu duk mengantuk pula. Dia pun dah menguap waktu tu. Tak ada apa pun dia dah. Ni duk main mengaji, aku tengok depa ni bawa kitab, kilit kitab pi merata ni duk mengaji. Aku dengar. Macam tak ada apa pun. Tak ada apa pun dia dah. Tuan. Takut. Kalaulah Allah Ta'ala dia tutup hati kita macam tara tu tuan-tuan. Takut. Sebab itulah kita dalam doa yang selalu kita baca apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Nanti doa ni tuan-tuan dengar elok waktu imam baca, amin tuan-tuan sekalian. Tak pun kita sama-sama baca. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Sabit ni apa? Maknanya tetapkanlah hatiku ya Allah. Sabit qalbi ala dinik, atas agama kamu. Tetap ni macam mana? Aku berasa betul aku jadi orang Islam. Kita nak macam tu. Aku berasa syok aku jadi orang Islam ni. Aku boleh semayang ni, aku berasa syok. Aku boleh puasa ni, aku berasa syok. Tuan-tuan, ni puasa nak main ni, 2-3 bulan ni nak main ni. Tak sampai 3 bulan dah nak main. Dia dah berasa syok. Ya Allah, seronoknya puasa. Dia kata, lah ni aku nak kena puasa dulu Isnin Khamis sebagai preparation untuk aku nak puasa Ramadan. Dia berasa syok. Dia boleh pegang-pegang Quran tu, ya Allah, dia buka-buka baca tu, dia syok tuan-tuan sekalian. Nak dapat yang tu. Siapa yang nak bagi tu? Khusyuknya dalam ibadat tu, rasa bangga dengan agama tu, siapa nak bagi? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan nak bagi tuan-tuan dengan usaha kita. Kalau kita rajin main ke masjid, kita minta kepada Allah, ya Allah, aku dah main dah di rumahmu ya Allah. Tuan-tuan yang main ke masjid ni rumah Allah. Rumah Allah tuan-tuan. Bila main ke masjid rumah Allah, menjadi tetamu Allah. Bila kita keluar daripada menjadi tetamu Allah, Allah Ta'ala takkan bagi kita pulang dengan tangan kosong. Sekurang-kurangnya tuan-tuan main, ada benda yang tuan-tuan boleh bawa balik. Apa dia?
aku ni baru kali pertama aku main malam ni. Jadi aku dah dengar kuliah, aku dah semayang maghrib berjamaah tadi ni. Ya Allah, aku berasa puas, aku berasa hati ni ada. Maknanya tak kosong satu bab. Bab hak lain tu dah ada tapi bab tu tak kosong. Jadi balik-balik tu duk tanam dalam diri, esok subuh aku nak main. Esok subuh aku nak kena main dah. Main subuh ni fikir ni, aku nak balik ni, aku nak balik apa ni. Tonton kita fikir macam tu. Pasal kita main rumah Allah. Tidak tuan-tuan. Jangan kita duk fikir aku dah lah kali pertama main lepas maghrib, duk ingat ke Aisyah dengar jam tu nak berhenti dah. Last 9.10 tak berhenti lagi, jahanam dah ni. Tobat aku tak main dah masjid ni. Begitu. Kan? Tuan-tuan, 2 bulan ni tak main, malam ni kita cover lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu siapa lagi tuan-tuan sekalian? Dan laki-laki yang huduh nafsunya dan juga amalnya. Ni dia tuju kepada orang lelaki ni. Pasal apa? Pasal orang lelaki ni banyak tanggungjawab. Bukan takat tanggungjawab dia dengan mak pak dia. Tuan-tuan, kita kalau dengan mak pak kita pun buat lebih kurang, maknanya huduhlah amalan kita. Hang bagus pergi tara mana sekalipun, tapi dengan mak pak hang buat lebih kurang. Walaupun hang kaki masjid semua, benda tu Tuhan tak tengok tuan sekalian. Kan kita dengan keluarga kita dengan anak-anak kita dengan jiran tetangga kita pula dengan masjid pun ada juga tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Pasal Jumaat kita wajib main. Bukan boleh wakil kat bini kita. Saya kira hebat dah Jumaat ni hang pula wakil aku, bukan kenuri. Boleh faham tuan sekalian? Allahu akbar. Dan perempuan-perempuan yang huduh amalnya dan juga nafsunya, orang perempuan pun sama. Orang perempuan pun nak kena jaga tuan-tuan sekalian, kepribadian dia kalau dia satu orang perempuan, dia mesti ada anak-anak. Dia satu orang perempuan, dia mesti ada suami. Dia satu orang perempuan, dia mesti ada mak pak. Dia nak kena jaga benda-benda macam tu. Apatah lagi dia sendiri tuan-tuan, dengan mulut dia nak kena jaga, dengan maruah dia nak kena jaga. Oh, semua benda ni tuan-tuan, api neraka duk syok tengok ni. Dan seterusnya dia kata apa lagi? Dan juga tiap-tiap laki-laki yang busuk hati, lagi perongoi. Dia kata perongoi dah juga ni. Kan maknanya perongoi ni kalau bahasa kita ni bengeh. Tapi kalau kita tengok perkataan yang lagi luar ni tuan-tuan sekalian, perongoi ni orang yang hati dia ni memang tak boleh buat apa dah dengan agama ni. Tu maksud perongoi tu. Kan kalau istilah orang Indonesia pun begitu je, perongoi ni tak boleh buat apa langsung. Dia ni kalau dia ada ni tak aman orang anak semayang ni. Kan bakar masjid pun boleh. Tu yang kata perongoi tu. Juga tiada percayakan hari hisab. Maknanya kita tak percaya nak mati, nak apa-apa semua tak apa. Atas dunia ni kita layan dulu, nanti bila dah mati nanti kita fikir lain. Ada jenis macam tu ya. Kan dia kata dah lah atas dunia apa rugi dia, takkan di akhirat pun nak rugi, biar rugi akhirat tak apa, atas dunia janji kita puas dah ada. Dan kata neraka itu, sesungguhnya redha aku. Bila Tuhan kata aku nak bagi kat hang macam ni, api neraka kata okey, welcome. Api neraka kata baik Tuhan, kalau macam itulah kriteria orang yang engkau nak lempak masuk ke dalam aku sambut dia dengan hati yang terbuka. Yang tu saya kata, bukan api neraka kata. Api kata api neraka duk kata kita. Dan meriwayatkan hadis ni oleh Al-Bazzar. Hadis ni riwayat daripada Al-Bazzar, ni adalah salah seorang perawi hadis. Baik, satu tajuk yang baru, bab majaa fi sifati qa'ri jahannam, iaitulah bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang mengkhabarkan rupa dasar neraka jahanam tu macam mana. Yang kata rupa dalam api neraka jahanam tu dalam dia macam mana tuan-tuan sekalian akan diceritakan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti dekat itu. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kelapangan, Tuhan izinkan kita bulan depan insya-Allah kita akan sambung yang kata hadis Nabi ini. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.